untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sentiasalah kita bersyukur sama ada dengan lidah kita, dengan perbuatan kita yang jadi ibadat, yang mana ibadat itu akan mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan syukur inilah Allah Taala akan tambah rezeki kepada kita, rahmat, hidayat, taufik, as-sadat, ilmu kepada kita, dan juga amal soleh kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita jumpa sekali lagi dengan ruangan kita yang sentiasa berada pada tiap hari Jumaat selepas solat Asar lebih kurang, dengan ruangan yang kita nak mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah salah satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Kerana ingatlah bahawa senang pendengar, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita di tubuh kita bukan hanya ada jasad ataupun tubuh badan kita sahaja yang ada, tetapi ingatlah salah satu benda yang orang panggil kata sing mi shiwit, satu lagi yang ada nyawa, ada hidup seperti tubuh badan kita juga, iaitu yang dinamakan ruh juga. Yang dinamakan ruh juga, yang mana kita pastilah juga kena cari makanan, minuman, cari benda-benda yang nak mari suap kepada roh kita. Kerana ramai di kalangan kita ni kebanyakan dia duk sungguh, duk usaha untuk nak suap makanan kepada tubuh badan dia sahaja. Sama ada makan makanan tengah hari, pagi dan petang, minuman, tetapi kita lupa nak tambah makanan kepada roh kita. Sama ada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita membaca Al-Quran, sama ada kita mendengar-dengar tafsiran Al-Quran ataupun hadis, syarah hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana semuanya ini ia adalah makanan kepada
ruh kita. Dia adalah makanan kepada roh kita, kerana apabila kita tidak beri makanan kepada roh kita, nescaya roh kita pun akan tidak ada nyawa, tak rak nak nyawa, tak rak nak ada hidup seperti jasad kita, maka akan habis rank di makian itu. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dalam ruangan walak hadis yang mana kita sekarang duk belajar hadis 40 hadis daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana kitab 40 hadis Imam Nawawi kita dah kecek, dah beritahu kepada semua pendengar apanya kitab, siapa penulis dia, bagaimana yang kita nak belajar memahami kitab-kitab ini. Maka alhamdulillah kita dah kenal pada halaqah yang pertama, maka hari ini adalah halaqah yang ketiga, yang mana kita akan syarah, akan belajar sama saya dan juga sedang pendengar dengan hadis yang kedua selepas daripada hadis yang pertama yang mana kita dah dengar, dah faham, iaitu hadis mengenai dengan niat hadis pertama pada minggu yang lepas. Maka hari ini kita akan nak belajar, nak dengar, nak memahami hadis yang kedua daripada kitab ini yang kita sedang bersama, iaitu hadis yang dinamakan bahawa dia adalah hadis Jibril. Di kalangan ulama, pelajar-pelajar agama ataupun peminat membaca buku-buku agama, lebih lagi daripada buku hadis Rasulullah SAW, dia kenal di sisi mereka bahawa hadis ini adalah hadis yang dipanggil kata hadis Jibril alaihissalam, hadis malaikat Jibril, yang mana kita akan dengar. Saya akan baca kepada senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian mengenai dengan hadis yang kedua ini. Dan juga kita akan dengar syarah sama ada daripada ulama-ulama yang mari syarah hadis ini. Saya akan beritahu kepada senang pendengar, mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Kita akan dapat faham hadis seperti ini dan juga kita akan beramal sesama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua yang kita akan belajar hari ini adalah hadis Umar ibn Khattab juga. Hadis Umar ibn Khattab, yang mana Umar ibn Khattab kita dah beri kenal kepada senang pendengar pada minggu lepas. Dia adalah khalifah yang kedua. Maka kita balik kita dengar, lihatlah siapanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis yang kedua ini, hadis yang kedua adalah hadis Jibril. Hadis Jibril alaihissalam. Saya akan baca kepada sedang pendengar insya-Allah dan juga kita akan dengar sama. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala 'alaina rajulun shadidu bayad as-siyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita dah dengar sama hadis yang kedua ini, iaitu hadis yang dinamakan hadis Jibril alaihissalam, hadis malaikat Jibril. Kita akan dengar balah mana sebab gapo ulama panggil hadis ni dia adalah hadis Jibril alaihissalam. Hadis ini adalah hadis yang kedua dalam kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi, yang mana sebenarnya dia adalah hadis yang kedua selepas daripada hadis innamal a'malu binniyat. Kita dah beritahu kepada senang mendengar pada minggu dulu, Al-Imam Al-Bukhari yang mati pada tahun 250 pun dalam kitab sahih dia mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat juga. Maka di antara ulama yang mula dalam kitab-kitab mereka mula dengan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama, dan juga hadis Umar ibn Khattab ataupun hadis Jibril ini sebagai hadis yang kedua dalam kitab mereka, iaitu Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi dia adalah salah satu tokoh ulama yang hebat. Dia adalah mufassir, ulama bidang tafsir dan juga ulama bidang hadis. Yang mana kitab hadis dia yang dia mula dalam kitab dia itu dengan hadis yang pertama innamal a'malu binniyat dan juga hadis Jibril yang kedua ini, iaitu Al-Baghawi dia mula dua hadis ini dalam dua kitab hadis dia, yang mana dua kitab itu nama Syarhus Sunnah dan juga Masabih As-Sunnah. Masabih As-Sunnah. Al-Imam Baghawi ulama Islam yang hebat, dia mula dalam kitab dia dengan dua hadis yang kita sedang duk belajar sekarang. Dia mati pada tahun 516 Hijrah. Dan juga kepentingan hadis Jibril ini, ulama kata sesungguhnya patut dipanggil hadis ini sebagai Ummus Sunnah. Ibu kepada segala sunnah, ibu kepada sunnah. Yang mana Al-Qurtubi dia adalah salah satu tokoh Islam juga yang mana mati pada tahun 671. Yang mana Ibn Hajar nakal ataupun ringan kampuk dia dalam kitab Fathul Bari dia, Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, dia kata patut panggil yuslih ayyuqala lahu Ummus Sunnah. Patut dipanggil hadis ni bahawa dia adalah hadis yang panggil kata Ummus Sunnah, ibu kepada sunnah. Kenapa? Kalau dalam Quran kita panggil Al-Fatihah, suratul Fatihah sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran, sebagai ibu kepada Al-Kitab. Kerana Al-Fatihah adalah salah satu surah yang sangat penting, yang mana kita satu hari, satu malam, semaya 5 waktu, 4 rakaat, sama ada 3 rakaat ataupun 2 rakaat. Setiap rakaat itu mesti kita baca Al-Fatihah. Dan juga kepentingan yang banyak dalam itu, sama ada kita nak kenal mengenai dengan tauhid Allah, rububiyah baik, uluhiyah baik, asma' wa sifat baik, dan selain lagi dalam suratul Fatihah. Maka hadis ini hadis Jibril alaihissalam. Dia pun ada kepentingan juga. Yang mana kita sedang dengar tadi, adalah hadis yang sangat panjang. Adalah hadis yang sangat panjang sangat. Yang mana saya agak kata hari ni boleh jadi kita tak akan nak syarah dia secara habis. Semasa jadi pelajar dulu pun ramai pelajar-pelajar yang mereka hafal Arba'in Nawawiyah, hafal hadis yang pertama ni okey lagi kerana hadis sangat pendek, okey tadi tidak panjang sangat. Tetapi apabila sudah hafal hadis yang pertama, masuk hadis yang kedua, lalu lemah, lalu rasa malas. Kenapa? Lihat kepada matan hadis, lihat kepada hadis ini yang sangat panjang, buat hari lemah juga. Tetapi guna masa banyak hari jugalah, yang mana pasti nak dapat guna masa itu untuk nak hafal hadis Jibril alaihissalam ini. Maka alhamdulillah, itulah nak kata hadis Jibril ada kepentingan, yang mana dalam isi dia yang kita nak belajar adalah isi yang sangat penting, yang jadi umdah, yang jadi raktan, jadi kental hak agama Islam sebagai agama kita. Yang mana kita akan kenal apakah al-Islam, apa dia al-iman, apa dia al-ihsan, apa dia as-sa'ah hari kiamat, dan juga alamat-alamat dia. Hadis Jibril alaihissalam. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat kepada hadis ini, kita dah ayat tadi kata orang yang riwayat hadis ini iaitu hadis Umar. Sebenarnya hadis ni bukan Umar sahaja yang riwayat, tetapi ada sahabat yang lain seperti Abu Hurairah,
Dalam kitab Sahihul Bukhari riwayat juga. Tetapi hadis Umar ini Imam Muslim sahaja yang riwayat hadis ini. Imam Bukhari tidak riwayat dalam kitab Sahih dia. Kalau kita lihat kepada Imam Muslim dalam kitab Sahih dia, kita baca tadi ni boleh jadi kata tengah-tengah kisah dia. Sebenarnya ada cerita dia sebab gapo. Hadis ini riwayat oleh anak dia. Orang yang riwayat hadis ini kalau kita ingat sanad iaitu Abdullah bin Umar. Yang mana ambil cerita ini, cerita Jibril mari syari Nabi, hajar agama Islam, arkan rukun-rukun Islam, rukun iman kepada Nabi, ihsan kepada Nabi, daripada Umar bapa dia, Umar ibn Khattab. Semasa sahabat Abdullah bin Umar berada di masa tu Nabi telah wafat, maka berlaku satu fitnah ataupun satu bid'ah yang tidak berada semasa Rasulullah SAW, iaitu bid'ah ataupun benda yang kita panggil kata golongan yang nafi ataupun patisid al-qadar, patisid kepada kod sepawat kan kamnut kong Allah SWT. Mereka nafi patisid qada Allah SWT. Maka dalam hadis yang diriwayat oleh Umar ini dalam Sahih Muslim, penuh cerita dia bahawa dia kata awwalu man qala fil qadar. Mula-mula orang yang pertama yang kata, yang menafi qada Allah Subhanahu wa taala, mereka nafi al-qada dan qadar, dan mereka kata bahawa dunia ini ataupun berlaku semua hitkan itu berlaku dengan secara unuf, bang-eun, tidak adakan kamnut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bid'ah yang salah. Faham yang salah, yang mana hadis ini dia kata awwalu man qala fil qadar bil Basrah. Bid'ah ini berlaku tempat pertama iaitu Basrah. Sekarang terletak di negeri Iraq. Negeri Iraq, iaitu orang yang pertama yang kata bid'ah ini namanya Ma'bad al-Juhani. Dalam hadis yang riwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka dua orang daripada orang riwayat hadis ini, iaitu pertama Yahya bin Ma'mar, yang kedua Abdul Rahman al-Himyari. Dua orang ini mereka daripada kampung ataupun Madinah Bana al-Basrah. Mereka dengar tahu bahawa orang pertama yang kata bid'ah ini iaitu nafi qada Tuhan, namanya Ma'bad al-Juhani. Mereka musafir keluar daripada Basrah untuk nak pergi buat haji atau mu'tamirain. Rawi dari hadis ni dia syak. Dia tak cerak bahawa dua orang ni pergi Mekah ni buat haji ke buat umrah. Tetapi mereka pergi kepada Baitullahil Haram. Tatkala sampai kepada Masjidil Haram di Mekah, mereka jumpa dengan sahabat Nabi yang riwayat hadis ini daripada bapa dia iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka mereka masuk cari Abdullah bin Umar, royak semua hitkannya berlaku. Di bana mereka di Basrah negeri Iraq. Mereka kata wa annahum yaz'umun alla qadar wa anna al-amr unuf. Dua orang ni cerita kepada Abdullah bin Umar bahawa di Basrah ada satu golongan yang mereka dakwa bahawa sebenarnya dunia ini, bumi ini tidak ada qada Tuhan. Dan juga semua perkara yang berlaku dunia ini hanya unuf, dengan dengan tidak adakan kamnut daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar dengar di makan itu, dengar gitu, royak kata fa'mun apabila kelak kepada mereka, royaklah anni bari'um minhum wa annahum bara'um minni. Royaklah kata aku tak ada kiokang, aku berisut. Mai hendoi dengan fitnah ataupun bid'ah ini yang mereka dakwa, dan juga aku ni berisut daripada dakwah mereka. Abdullah bin Umar kata, dan juga selepas itu dia kata wallazi nafsi biyadihi law anna li ahadihim mithlu ahudin dhahaba, kalau bagi satu orang daripada mereka satu orang sahaja yang mana dia ada satu mah seperti bukit, dan juga dia infak, dia sedekah pada jalan Allah SWT, ma qabilallahu minhu, nescaya Allah Ta'ala tidak terima infak mereka, kerana mereka telah jatuh iman mereka dengan sebab mereka nafi, mereka tidak beriman kepada al-qadar
min khairihi wa syarrihi, yang kita akan dengar selepas ini. Itu nak kata cerita hadis, hatta yu'mina bil qadar. Abdullah bin Umar kata sehingga mereka beriman dengan qadar dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini yang diceritai oleh Abdullah bin Umar. Selepas daripada Abdullah bin Umar royak kepada dua orang itu tadi, lalu dia cerita perkataan bapa dia Umar bin Khattab, yang mana riwayat daripada Nabi SAW, iaitu isinya kata, bainama nahnu inda Rasulillah SAW. Satu kali kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Ini nak tunjuk kata bahawa biasa sahabat tu dia duduk di tepi ataupun keliling Nabi SAW. Sahabat sentiasa ambil ilmu daripada Nabi SAW. Sahabat biasa dia dengar tafsiran apabila turun wahyu daripada Allah SWT, Nabi tafsir kepada mereka. Sahabat mereka biasalah tanya kepada Nabi apabila mereka ada masalah-masalah yang bersangkut dengan hidup mereka, keluarga mereka ataupun perniagaan mereka, mereka lalu tanya kepada Nabi, duduk keliling Nabi SAW. Maka pada hari ini boleh dikata sahabat jauh sikit daripada Nabi SAW. Maka irtala alaina rajulun syadidu bayad thiyab. Maka tatkala datang satu orang lelaki, syadidu bayad thiyab, yang mana lelaki ini baju dia sangat putih, syadidu sawad asy-sya'b, maka rambut dia sangat hitam. La yura alaihi athar as-safar. Tengok kepada dia, tilik kepada dia, ni bukan orang yang bermusafir, ni bukan orang baru-baru musafir, mai syai pen kon ดินทางอย่างแน่นอน. Kerana gapo rambut putih, baju sangat putih. Nak kata dalam baju dia, rambut dia, tubuh dia tidak ada kabuk walau sedikit, yang nak tunjuk kata dia ni baru balik daripada musafir. Dia bukan. La yura alaihi atharus safar. Umar kata tak ada nampak langsung lahร่องรอยของการเดินทาง. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan juga tak ada satu orang pun daripada kalangan kami, iaitu Ahlul Madinah. Ahli Madinah ni, siapa yang kenal dia? Ini adalah satu orang lelaki yang sangat pelik. Nak atas dia baru musafir siapa? Bukan. Nak dia daripada kalangan Ahli Madinah pun bukan. Kerana tak ada pihak kenal pun, walaupun sore kenal dia. Buat Umar ibn Khattab dan juga sahabat yang bersama dia ni rasa pelik. Rasa pelik. La ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampai, dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Pelaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata duduk dekat Nabi. Nak mari ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat Nabi. Depan, paling depan kepada Nabi. Yang mana dalam cerita ini Nabi dah sebagai guru. Sebagai guru yang nak ajar kepada lelaki ini. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Dan juga dia letak dua tangan dia ni atas lutut dia. Di sini ulama kata nak tunjuk bahawa kita dapat nak ambil bahawa setengah daripada adab ataupun akhlak sebagai seorang pelajar yang nak cari ilmu. Yang pertama, dia kena pakai baju yang juruh, rambut yang betul, yang kena, yang bukan rambut songpom yang orang panggil tak sama ataupun Nabi larang. Tak sama dengan sunnah Nabi SAW. Pelajar agama, pelajar yang cari ilmu kerana Allah SWT, dia kena rambut rip-roy, baju dia kena putih, kena cuci, nazafah, kena cuci. Tunjuk dalam hadis ni bahawa Jibril yang dia datang kepada Nabi SAW untuk nak jadi anak murid kepada Nabi, tanya soalan kepada Nabi dengan hal dia pakai dengan pakaian yang bagus, yang cantik, yang cuci. Itu nak kata sebagai salah satu adab yang kita dapat daripada hadis ini. Sebenarnya malaikat datang kepada Nabi SAW dalam cerita ini dengan dia ni, Tuhai Wa'wi dia ni jadi manusia, satu orang manusia cari Nabi SAW. Ini kebanyakan malaikat yang datang kepada Nabi. Kalau kita lihat, Nabi lihat kepada rupa malaikat yang sebenar, yang dia bukan
bukan datang dengan rupa manusia. Nabi biasa tengok rupa malaikat yang sebenar, Jibril AS, 2 kali dalam hidup dia. 2 kali sahaja dalam hidup Rasulullah SAW yang dia telah boleh tengok rupa malaikat yang sebenar. Yang mana yang pertama semasa dia mula dakwah di Mekah, Nabi SAW, maka dia dapat kan mengita berbantah ataupun kan totan daripada musyrikin Mekah. Tak cukup kan patuang, tetapi musyrikin Mekah wak teruk kepada Nabi SAW, sekat dakwah Nabi SAW sampai ke Nabi ni rasa tak segah hati, rasa sok-sok siacai, rasa duka cita. Maka Nabi naik kepada satu bukit, orang panggil atau Batha Makkah, satu bukit di Mekah naik lagi. Maka Nabi lihat kepada langit, maka Nabi nampak malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril ni sedang duk tengok kepada Nabi Muhammad SAW untuk nak royak kepada Nabi, kata, engkau kena sabar, engkau kena gagah, kena lawan, kena dena dalam dakwah untuk nak dakwah mereka kaum musyrikin. Malaikat tengok untuk nak berikan melancai kepada Nabi dan juga songsam Nabi kerja tapai yang iwuti. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Yang mana Allah Ta'ala juga firman dalam Quran, kata, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Sesungguhnya Nabi telah lihat Jibril AS pada langit yang tinggi, yang terang. Nampak cerah rupa malaikat alaihissalam, Jibril alaihissalam. Itu kali yang pertama. Kali yang kedua, semasa Nabi SAW berisra' mi'raj kepada Sidratul Muntaha, kepada langit. Maka Nabi SAW pada Sidratul Muntaha yang tinggi sekali, Nabi dapat nak lihat kepada malaikat Jibril alaihissalam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha." Sesungguhnya Muhammad telah lihat kepada Jibril alaihissalam sekali lagi, pada sekali lagi, iaitu inda Sidratil Muntaha, di sisi ataupun di tempat yang dinamakan Sidratul Muntaha. Itu yang kata Nabi biasa lihat pada rupa malaikat Jibril AS, dalam rupa dia jadi malaikat. Bukan rupa dia jadi manusia, tetapi rupa dia jadi malaikat ni Nabi biasa tengok 2 kali, seperti mana hadis dan juga ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Dan juga sebenarnya Jibril AS ataupun malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa manusia, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Tapi kalau kita lihat kepada sejarah yang dulu, kepada Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam pun, malaikat telah datang dengan dia jadi rupa manusia. Dan juga dia biasa datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga biasa juga kepada Nabi Lut alaihissalam. Itu nak kata biasa dia datang kepada para nabi-nabi dalam rupa dia jadi ni, jadi manusia. Seperti cerita ini yang kita sedang bersama, malaikat datang cari pada Nabi SAW dalam rupa jadi manusia. Kerana apa? Hikmahnya, kalau dia datang dengan hal dia jadi rupa manusia, rupa malaikat, nescaya orang Ahlul Madinah atau sahabat yang bersama dengan Rasulullah pada waktu itu, boleh dia terkejut, dia rasa tengok rasa pelik, maka dia akan lari kerana lihat kata malaikat yang datang dalam rupa malaikat yang rasa pelik. Yang mana malaikat ni jadi daripada An-Nur, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Imam Muslim kata, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min marijin min nar. Malaikat jadi daripada nur, dan juga jin jadi daripada api. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu malaikat. Yang mana malaikat Jibril alaihissalam, dia Tuhan kuasa nak buat dia ni jadi rupa balas mana, jadi rupa manusia, jadi rupa malaikat sendiri. Semasa dalam rupa yang dia jadi malaikat, manusia biasa seperti kita tak boleh nak lihat semasa kita berada dunia. Malaikat hanya apabila dia nak mari nyawa kita, ataupun indal azab, indal maut wa indal azab, rupa malaikat yang kita akan lihat rupa malaikat sebenar semasa kita mati, dekat nak mati, mari ambil nyawa kita.
semasa kita kena azab dalam kubur, kita akan lihat. Kita akan lihat rupa malaikat yang sebenar. Dan juga Nabi SAW biasa ayat pada satu hadis, Nabi biasa lihat kepada Jibril AS, malaikat Jibril, bahawa dia walahu 600 janah, dia ada 600 hukrai pi. Sayap dia ni ada 600 sayap. Seperti mana Allah Ta'ala juga firman dalam Quran, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Tuhan ayat kata yang jadi malaikat itu, Tuhan yang menjadi malaikat itu sebagai rusulan. Malaikat ni sebagai rasul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengita orang yang Tuhan hantar untuk dia buat satu kerja yang kita akan tahu sebentar lagi. Sebagai rasul. Uli ajnihatin, yang dia ada ajnihah. Dia ada sayap. Dia ada pi. Mathna, 2, 3, 4. Dan juga yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala nak tambah sayap. Nak tambah dia jadi balas mana ni? Allah Ta'ala sahaja yang kehendak. Allah Ta'ala yang sahaja yang kehendak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia duduk kepada Nabi, dia padat kepada Nabi. Dalam hadis ini kita boleh dapatlah adab sebagai talibul ilmi, kena dia ni sengop senyum depan guru, jangan main depan guru. Kena pakai pakaian yang baik, pakaian yang cuci. Yang mana sebaik-baik pakaian, sebaik-baik warna yang Nabi kata, iaitu warna putih. Warna putih lah yang ada fadilat ataupun lebih afdal untuk kita nak pakai. Maka selepas dia duduk di depan Nabi SAW, dia kata, Ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia kata, Muhammad, memberitahulah kepada aku apakah al-Islam. Apakah al-Islam? Maka Nabi SAW kata al-Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Mereka tanya, hey Nabi, hey Muhammad. Sebab apa dia tak panggil Muhammad, tak panggil Rasulullah? Dia tak panggil ya Rasulullah, tapi dia panggil ya Muhammad. Di sini ulama mari royak kata hikmah malaikat panggil kepada Nabi SAW ya Muhammad, tidak panggil dengan ya Rasulullah seperti sahabat. Sahabat apabila nak tanya Nabi, dia panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia tanya kepada Nabi ya Muhammad, panggil pada nama Nabi. Untuk nak tunjuk kata, ulama kata, untuk nak tunjuk kata dia adalah satu orang. Boleh jadi kata dia ni, untuk nak orang suka kata dia salah satu orang Arab Badawi yang datang daripada pada pasir. Arab Badawi ni dia tak kenal. Maksudnya dia tak Nabi mari masuk Madinah sekali ni, betul-betul panggil ya Muhammad, kenal dengan Muhammad, dengan Ismail ataupun siapa, panggil betul-betul. Untuk nak orang sahabat ada di sisi dia, tahu kata dia ni mari untuk nak ngaji semua, nak kenal semua. Nak kenal semua Islam apa, iman apa. Maka Nabi kata al-Islam. Islam iaitu an tashhada an la ilaha illallah. Islamก็คือการที่คุณกล่าวปฏิญาณว่า tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil kata kalimah syahadah ataupun syahadataini. Nabi SAW nak kata al-Islam mula dengan syahadah. Kerana ramai juga orang dalam dunia ini, mereka dakwa, mereka royak kata dia ni sebagai orang al-Islam. Tetapi ditanya gapo Islam, dia jawab hanya Islam tak minum arak, tak makan babi, tak gotor, tak ganing. Tetapi dia tak kenal apa hakikat Islam yang sebenar. Setengah orang kata, anak Muslim, kami ni orang Islam. Tetapi dia tak kenal hakikat Islam yang sebenar.
Tetapi bagaimana apabila dia tak kenal hakikat Islam yang sebenar, bagaimana dia nak beramal dengan amalan-amalan Islam yang disyarak oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka kalimah syahadah yang kita kenal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makna dia ulama kata la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada tempat yang kita nak sembah yang sebenar, bihaqqin yang sebenar, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerana kalau kita lihat dalam la ilaha illallah, la ilaha, kita nafi, kita participate bahawa tidak ada Tuhan yang lain. Illallah, melainkan Allah SWT. Sebab apa? Orang panggil itu ni nafyun am. Orang kata nafi umum. Sebab apa? Semasa itu, semasa Nabi SAW ada Tuhan ataupun cawit Tuhan yang lain, yang mana orang manusia dakwa bahawa dia ada Tuhan, seperti cawit di keliling Kaabah, Tuhan mereka yang lain, ataupun setengah orang kata Tuhan dia melangit. Tuhan banyak sangat. Tetapi Tuhan yang sebenar, iaitu Nabi nak mengoyak kepada manusia, mulai daripada orang musyrikin Mekah sampai kepada kita sekarang, orang kafir sekarang pun, nak royak tahu kata Tuhan yang sebenar, tempat yang manusia mesti kena beribadat yang sebenar, iaitu pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Manakala Tuhan yang lain adalah Tuhan yang palsu, Tuhan yang pelam saja. Bukan Tuhan yang sebenar. Ini nak kata la ilaha, particip semua percaya dalam dunia ini. Dan juga selepas itu itsbatu khas. Nak kata tunjuk kata Tuhan yang sebenar iaitu Allah Subhanahu wa taala sahaja. Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلِ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, Allah Ta'ala adalah benar, yang benar adalah Tuhan yang sebenar. Dan juga setiap perkara yang mereka minta doa, beribadat selain daripada Allah Ta'ala, huwal batil, adalah benar yang batil sahaja. Tidak. Bukan Tuhan yang sebenar. Dan juga patah yang kedua yang kita kata, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita menyaksi bahawa Muhammad, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua ini memberi kewajipan kepada kita. Yang pertama, kita mesti kena ikhlas ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang kedua, kita mesti kena turut betul dengan sunnah Rasulullah SAW, yang mana dia beramal, dia buat contoh kepada kita untuk kita nak buat turut dia. Kerana apabila kita putus dua perkara ini, nescaya segala amalan kita yang kita buat dalam dunia ini akan jadi murkab, tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kita sedang dengar kecek semua bahawa al-ikhlas dan juga turut sunnah Nabi ini adalah syarat segala ibadat kita. Rasul adalah yang mana Allah Ta'ala hatta risalah kepada dia untuk sebar kepada manusia semua. Rasul Allah yang pertama yang Allah Ta'ala utus dalam dunia ini iaitu Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS seperti mana Allah Ta'ala firman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami wahyukan kepada kamu, hai Muhammad, seperti mana kami wahyu kepada Nabi Nuh AS, wan nabiyyin min ba'dih, dan juga nabi-nabi yang mana selepas daripada Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama yang Allah Ta'ala utus dalam dunia ini, dan juga Rasul yang terakhir iaitu Nabi kita Muhammad SAW, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan juga sebagai Nabi yang terakhir yang mana Allah Ta'ala utus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, kita apabila kata kalimah syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah, kita mesti nak ibadat kerana Allah 100%, 100% berisut kepada Allah SWT. Dan juga kita kena beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, yang mana Nabi adalah Rasulullah SAW.
sitik ataupun hak kita yang kita mesti ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama iaitu kita kena percaya. Kita kena satha. Percaya segala perkara yang didatang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala Nabi bawa mari kepada kita sebagai umat dia ni, kita mesti kena beriman. Kata itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi sendiri. Tetapi melalui Jibril alaihissalam wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena percaya. Kerana apabila kita kata Muhammad, syahadah kata Muhammad dan Rasulullah, kita kena turut, kena percaya juga bahawa perkara yang datang oleh Nabi ni adalah perkara yang benar. Wa annahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Kamu kata kalimah syahadah, mengucap dua kalimah syahadah, itu adalah kalimah yang sebenar. Dan juga perkara yang Nabi bawa itu adalah lahaqqum mithla ma annakum tantiqun, seperti mana Allah Taala ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita nak turut sunnah Nabi, mesti kita kena lihat satu perbuatan, satu perkataan, satu hadis yang kita dapat, adakah itu adalah hadis yang sebenar, adalah dia ada sanad, dia adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan yang kita boleh nak buat, kita beramal dengan dia. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perkara yang datang daripada Nabi kita buat, Nabi larang, kita jauh. Seperti mana Allah Taala ayat Al-Quran. Yang kedua, kita mesti kena amal dengan dia. Seperti ayat tadi lah. Apabila kita dapat satu hadis daripada Nabi SAW, kita yakin bahawa itu adalah hadis yang sahih, kita jangan syak. Kita jangan songsai. Kita jangan cari jalan lain. Adakah jalan lain boleh kita nak pilih? Allah Ta'ala kata, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah. Kita ingatlah bahawa apabila kita dengar satu hadis daripada Nabi, satu perkataan, satu perbuatan yang syaitan oleh sahabat dia, yang sahih, itu adalah rezeki daripada Allah SWT. Kita mesti wajib kena beramal dengan dia. Jangan duk pergi pilih. Jangan duk kira kata itu mari sontar, mari kajian, mari tak betul dengan hawa nafsu yang dia nak. Maka dia tolak, dia cari jalan pilih lain. Itu bukan orang yang beriman kepada Nabi SAW dan juga beriman kepada Allah yang sebenar. Maka itu mesti kita kena beramal. Kita kena jauh daripada perkara yang Nabi larang. Kerana satu golongan yang kita sedang diriwayat kepada sedang pendengar semua, iaitu golongan yang panggil atau Quraniyun. Satu hadis Nabi SAW kata, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amr min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fil Quran ittaba'nahu. Hadis riwayat oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Satu orang lelaki, kita akan jumpa bahawa dia duduk tempat yang dia rasa bangga, dan juga satu perintah daripada perintah Nabi SAW yang Nabi suruh dia buat dan juga larang dia yang dia buat benda tu, dia sangka bahawa itu bukan daripada Quran. Dia kata, apabila perkara yang datang daripada Quran, kami akan buat tu. Tetapi apabila datang daripada selain daripada Quran, kami tak akan turut. Atau Quraniyun, mereka tak ambil dengan hadis Nabi SAW. Dan juga kita ingatlah bahawa kita jangan mendahului perkataan, suara kita semasa kita ziarah kepada Masjid Nabi. Kita jangan angkat suara. Kita jangan duk angkat perkataan lain, orang lain naik atas perkataan Nabi SAW. Kerana ada juga di kalangan kita, bukan semasa kita sahaja, semasa yang dulu, semasa imam mazhab yang keempat dulu pun berlaku headkan seperti ini, yang mana satu orang meriwayat hadis Nabi SAW kepada dia hadis yang sahih. Dia kata, tetapi imam sore itu kata begini, imam sore itu kata begini, imam itu kata segini. Untuk nak lawai, untuk nak wilawai perkataan imam dia yang dia akad itu
lawan dengan perkataan Nabi SAW. Ini adalah binasaan yang sangat berat kepada masyarakat orang Islam kita apabila kita ambil perkataan orang biasa, orang yang lain yang mana dia pun wajib kena turut Nabi, ambil perkataan dia ni mari lawan dengan perkataan Nabi SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Satu kali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia royak hadis Nabi SAW kepada kawan-kawan dia. Maka semasa dia kata, qala Abu Bakar, qala Umar Abu Bakar ni kata belah lain. Hei Abdullah bin Abbas mengkata belah lain. Abdullah bin Abbas katana, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Hampir-hampir batu daripada langit akan turun ke atas kepala kamu. Aqulu qala Rasulullah, aku kata Rasulullah sabda, tetapi kamu ambil perkataan Abu Bakar dan juga Umar. Nak tunjuk kata dalam cerita ini perkataan Abdullah bin Abbas ini, nak kata walaupun Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib pun nak tiap dengan Nabi, tidak boleh nak tiap dengan kiat. Hatta Nabi SAW yang kita mesti kena ihtiram. Tidak boleh juga nak ambil perkataan dia. Apabila kita dengar satu hadis Nabi cerak ada kata, adalah perkataan Nabi, hadis Nabi yang sahih. Jangan ambil perkataan orang lain. Jangan ambil perkataan guru lain. Mari lawan dengan perkataan Nabi SAW. Itu adalah salah satu benda yang nak wakwi iman kita ni kurang dengan Rasulullah SAW. Kita mesti kena ihtiram kepada hadis Nabi SAW. Walaupun kita masuk masjid Nabi, kalau kita ziarah masjid Nabi, kita jangan angkat suara. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu ke atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu. Dan juga jangan angkat suara widrah sendang. Ayat ni. Ayat kata, walaupun dalam masjid Nabi, kita kena sengop-sengim, jangan kecek, jangan suara derah. Ihtiram kepada Nabi SAW. Satu kali Ahlu Taif, orang negeri Taif, datang kepada Madinah Nabi SAW untuk nak ziarah Nabi, nak ziarah kubur Nabi. Maka dia angkat suara dia tinggi. Maka Umar dengar suara mereka, dua orang itu daripada Taif. Umar kata, laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darba. Kalaulah kamu dua-dua orang ni bukan daripada Taif, nescaya aku akan pingat, akan godai kamu. Umar ibn Khattab jaga ihtiram kepada Nabi SAW. Satu kali Thabit bin Qais, salah satu sahabat Nabi SAW, dia adalah sebagai khosok, kalau kita kacik ni sebagai khosok kepada Nabi SAW. Satu kali ayat Al-Quran yang saya telah baca, ada ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu. Jangan kamu angkat suara atas kepada suara Nabi. Biasa dia ni angkat suara jadi khosok. Khosok kepada Nabi. Dia biasa ni wahai angkat suara ke atas Nabi SAW. Maka selepas dia dengar ayat itu, dia klik. Dia klik kepada rumah dia, dan juga dia tidak keluar daripada rumah dia sampai bila-bila. Dia menangis dalam rumah dia kerana dia takut masuk dalam ayat ini. Kerana selepas akhir-akhir ayat ini Allah Ta'ala, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Takut amalan kamu ni akan ugi saja, akan batal. Dengan hal keadaan kamu ni tidak rasa. Kerana sebab apa? Angkat suara ke atas suara Nabi SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Maka Thabit bin Qais klik kepada rumah dia, tak nak tubik mari jumpa Nabi SAW. Maka Nabi biasa mengata kham au caisai hak Nabi kepada sahabat dia, lihat kepada setengah sahabat. Ada orang yang tidak datang ataupun kurang bilangan mereka, kurang bilangan sahabat dia. Maka Nabi tanya, mana Thabit bin Qais hari ni aku tak jumpa dia. Dia adalah khosok kepada Nabi. Khosok ni orang istihar, orang kecek, pecah sampan hati Nabi. Maka sahabat royak, Rasulullah SAW, Thabit bin Qais ni dia dengar ayat daripada ayat ini yang turun pada beberapa hari dulu. Dia takut.
akan ayat ini turun ke atas dia, maka dia tak wani nak keluar. Maka Nabi SAW royak kepada sahabat dia, turut Thabit bin Qais mari. Maka Qais mari royak kepada Nabi SAW, kata aku takut kepada ayat ini Allah Ta'ala turun kepada aku. Maka Nabi SAW kata kepada Thabit bin Qais sebagai sahabat yang sangat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi kata, amma tarda an ta'isha hamida wa tuqtal syahida wa tadkhula al-jannah. Adakah kamu tidak nak satu perhidupan yang sangat dipuji, dan juga kamu tidak nak ke orang kita mati syahid, dan juga kamu akan dapat masuk syurga. Ini ayat Nabi tehak kepada Thabit bin Qais, dia sangat takut kepada Allah SWT. Nabi berdoa dia untuk dapat hidup yang dipuji, yang mulia, dan juga dia mati syahid. Selepas itu dia mati syahid dan juga dia dapat masuk syurga. Berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat masuk syurga. Itu Thabit bin Qais, sahabat Nabi yang sangat takut kepada Allah SWT. Ini ayat kata kita kena ihtiram kepada Nabi SAW. Masuk dalam mengata hak setik kita yang kita mesti kenawi kepada Nabi kita Muhammad SAW, kerana kita telah menyaksi, telah kata syahadah bahawa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat kata walaupun perkataan yang kita lihat sekarang ni ramai daripada Islam, ramai walaupun bucu-bucu mana, mazhab mana mereka bertaksub kepada mazhab imam-imam mereka, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kalau kita lihat kepada perkataan imam-imam semua ini, mereka kata apa? Idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Apabila hadis sahih, itulah mazhab aku. Abu Hanifah kata, la yahillu li ahadin. Aku tidak halal kepada satu orang ay ya'khudha qawli, yang dia nak ambil kamput aku, tasanat aku, yang mana dia tidak tahu kata aku mana daripada Al-Quran. Mesti kita kena lihat kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas salah, iaitu kamu tunaikan salat, bersalat. As-salat iaitu ad-du'a, doa kepada Allah SWT. Aqwalun wa af'alun, perkataan, perbuatan yang mana ni yang makna yang ulama fiqh memberi kepada kita. As-salat iaitu aqwalun, dia ada perkataan, af'alun ada perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang mana dia buka ataupun remtun dengan takbir, dan juga khatam dia dengan at-taslim, dengan at-taslim wa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk dalam perkataan Nabi royak kepada malaikat Jibril, wa tuqimas salah, iaitu mesti kita kena tunaikan solat dengan sempurna solat. Sama ada rukun solat kita kena buat secara sempurna. Sama ada syuruk, syarat solat kita kena tunai secara sempurna. Sama ada wajibat, kewajipan berada dalam solat, bergerak-geri dalam solat kita kena buat sempurna seperti Nabi SAW buat. Kerana apabila kita tidak solat seperti Nabi, solat kita pun tidak ada faedah apa. Seperti mana Nabi SAW sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli", dari hadis Al-Bukhari. Dan juga as-salat, sembahyang solat yang masuk dalam hadis ini, masuk dalam arkanul Islam. Ini rukun, kita sedang kecek rukun Islam yang 5. Yang mana yang kedua iaitu as-salat, iaitu sembahyang ataupun salat. Masuk juga kita kena solat, iaitu kita kena solat pada waktu dia. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kita solat luar daripada masa dia, nescaya kita tidak cukuplah rukun Islam kita, kerana solat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Satu kali sahabat tanya, ayyul a'mal ahabbu ila Allah, ahabba ila Allah, amal mana yang sangat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi jawab, as-salatu fi waqtiha. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Juga di antara kita kena solat, kena ada dalam solat untuk nawi solat kita sempurna, solat itu jadi solat yang baik,
buat rukun Islam kita yang kedua ini jadi rukun yang sempurna, iaitu kita mesti kena khusyuk. Kena khusyuk dalam sembahyang kita, dalam salat kita. Kerana kita kalau datang untuk nak salat 5 waktu ataupun waktu mana-mana, kita tidak datang hati kita, kita tidak ada khusyuk dalam salat, maka kita salat kerana gapo? Kerana kita tidak hati kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, orang yang beriman adalah orang yang telah berjaya. Yang mana orang beriman itu, mereka dalam solat mereka itu, mereka khasyuk dalam solat. Datang hati. Datang hati dia yang penuh untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, untuk munajat, untuk beribadat di depan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan dengar anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadat, kita bersolat kepada Allah Taala ni dengan kita rasa Allah Taala telah tengok, telah lihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau Allah Taala tak lihat kita, kalau kita tak lihat kepada Allah Taala lihat kita, Allah Taala nampak kita. Itu martabat atau peringkat al-ihsan yang kita akan datang selepas ini. Itu adalah peringkat yang tinggi. Tapi sekadar kita bawa hati kita, tak sampai peringkat ihsan pun, kita pun rasa letih, rasa penat kerana maya supaya kereta buruk. Kereta buruk yang nak mampu dah alhamdulillah. Mari maya dengan hak keadaan tak orang malas. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu bukan sembahyang sebenar, bukan solat sebenar yang Nabi suruh kita sallu kama raaitumuni usalli. Dan juga Allah Taala firman dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu dia sangat berat. Dia sangat berat melekat ke atas orang yang khusyuk sahaja. Orang yang khusyuk sahaja. Kerana orang yang khusyuk, orang yang kita terfikir, terfati, tercintanakan. Kalau kita solat, belakang email pun baca sedap, baca surah yang menarikkan kita, kita akan sampai satu peringkat yang kita rasa lazah, rasa sedap. Rasa sedapnya solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Dan juga solat yang kita nak juga yang masuk dalam tuqimus solah yang Nabi kata kepada Jibril, iaitu kita mesti kena solat secara jemaah. Nabi SAW kata, man sami'an nida' falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Hadis riwayat oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Nabi SAW kata, siapa yang dengar suara azan falam yujibhu, maka dia tidak dengar suara azan, dengar suara iqamat, dia tidak pergi juga. Fala salata lahu, maka tidak ada solat bagi dia. Melainkan dia tidak pergi masjid secara jemaah, tidak solat jemaah ni min uzrin, kerana sebab uzur, ada headphone kena itu boleh. Itu perkataan Nabi SAW. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga iaitu wa tu'tiyaz zakah. Kita wi zakat kepada golongan yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Harta kita dia ada hakในทรัพย์สินของเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิให้กับคนที่ยากจน orang yang tidak ada, orang yang susah, yang mana Allah Ta'ala telah memberi kepada kita, memberitahu kepada kita golongan mana yang kita boleh nak beri zakat kepada mereka, kerana zakat ini adalah salah satu ibadat yang wajib, yang wajib kita kena buat taqarruban ila Allah, untuk mendekati Allah SWT, dan juga kita akan dapat ganjaran daripada Allah SWT. Kerana rukun yang kelima ini, sebenarnya al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah, Nabi ayat al-Islam, iaitu 5 perkara ini, sebenarnya ini hanya arkan saja. Tetapi sebenarnya Islam adalah agama yang luas. Tetapi yang penting dalam agama Islam iaitu rukun al-Islam yang 5 inilah. Apabila dia salat tetapi dia tidak bayar zakat pun, membuatkan dia ni jatuh agama juga. Seperti mana yang berlaku semasa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana selepas Nabi wafat, setengah golongan manusia, mereka wuti, mereka participate, nafi, kata kami ni tak akan nak bayar zakat lah, kerana Nabi dah wafat, cukup. Maka Abu Bakar As-Siddiq
ijtihad kata dia akan serai mereka yang nafi bayar zakat pada masa dia. Allah Subhanahu wa taala royak ke kita dalam Al-Quran golongan yang kita golongan yang Allah Taala fardu kepada kita wi zakat kepada mereka, iaitu innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat ini kepada lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Lapan golongan yang kita boleh nak wi zakat kepada mereka. Ada orang miskin, orang fakir, orang yang kerja wanita pekatuk ataupun ruam kerja mengenai dengan nak berihan zakat. Dan juga orang muallaf, orang riqab, hamba-hamba, dan juga orang fi sabilillah pada jalan Allah Taala, dan juga orang yang bermusafir, seperti pelajar ataupun orang musafir biasa, kita lihat susah, kita beri kepada mereka. Ini golongan, 5 golongan yang Allah Ta'ala fardu kita untuk beri zakat kepada mereka. Wa tu'tiha zakah wa tasuma Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala fardukan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala fardu kita umat Nabi Muhammad SAW seperti mana fardu kepada umat-umat yang dulu untuk berpuasa wajib 30 hari pada bulan Ramadan. Siapa yang dia wa man kana maridan dia sakit, safaran atau maridan, dia sakit, dia musafir ni, bolehlah dia nak puasa selepas itu, dia boleh nak buka puasa, boleh nak qada selepas itu. Itu puasa adalah rukun yang ketiga, rukun yang keempat selepas daripada bayar zakat. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan juga menuju kepada Baitullahil Haram untuk buat haji. Untuk buat haji, yang mana haji ini iaitu al-qasdu, niat kita al-qasdu. Qasdul Baitil Haram, niat untuk menuju pergi kepada Baitullahil Haram liadai manasikil haji wal umrah, untuk nak buat haji dan juga umrah. Ini adalah rukun Islam yang terakhir yang wajib seorang Islam yang ini istata'ta, yang Nabi royak dan juga Allah Taala firman dalam Quran, bagi orang yang ada kuasa. Syarat bagi orang yang buat haji ni, ini istata'ta ilaihi sabila. Seperti mana Allah Ta'ala firman dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Ini adalah hak bagi sekalian orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mana dia mesti kena berziarah, niat untuk berziarah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu kali dalam hidup dia. Nabi SAW satu kali dia royak kepada sahabat dia, panggil kumpul sahabat dia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha qad farada alaikum al-hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardu kepada kamu, iaitu ibadat haji, maka kamu gilah buat haji. Maka satu orang sahabat panggil kata, akullu amin ya Rasulullah, setiap tahun ke ya Rasulullah? Maka Nabi senyap. Maka lelaki ini tanya pula kali yang kedua, Nabi senyap. Kali yang ketiga, Nabi senyap. Selepas itu Nabi SAW kata, lau qultu na'am, kalau aku kata na'am, ya, setiap tahun, la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku kata na'am ni, nescaya Allah Ta'ala akan fardu kepada kamu ni, tiap tahun kena pergi. Dan juga kamu akan tidak kuasa nak pergi, kerana susah. Kalau kita lihat kepada musim haji, orang-orang yang buat haji, bukan mudah nak boleh satu haji. Nak boleh satu haji ni bukan mudah, kerana kena tukar leg pin dengan subsin, kena tukar dengan badai, kita kena tempram. Siapa dek ni pun jumpa dengan orang yang ramai yang susah. Bukan sikit-sikit, bukan susah-susah nak dapat satu haji. Maka lalu Allah Ta'ala syarat kepada orang yang buat haji, iaitu mesti kena ada al-istita'ah, kena ada kuasa. Sama ada kuasa badan dia sehat, harta dia ada, boleh dia pergi satu kali, ini istata'a ilaihi sabila. Maka haji wajib hanya satu kali dalam hidup saja. Maka selepas itu kalau kita nak pergi buat pun,
hanya tatawwu' saja, itu sunat, kita boleh pahala sunat saja. Itu al-hajj. Nah, selepas daripada rukun yang keempat as-shaum, ini rukun yang kelima, iaitu al-hajj. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah hadis Jibril, sangat panjang, maka masa yang tidak cukup ni kita akan buat 2 halaqah. Kita akan kecek setengah selepas daripada ini pada minggu lepas insya-Allah taala, serta dengan hadis yang ketiga, kerana hadis yang ketiga hadis Abdullah bin Umar, anak kepada Ummah, sebagai orang riwayat hadis yang kedua ni pun dia riwayat hadis yang makna dia pun seperti hadis yang kita sedang belajar sekarang juga. Buniyal Islam ala khamsin, iaitu arkan al-Islam. Bina Islam dibina dengan 5 perkara, iaitu rukun dia. Kita akan syarah sekali lagi pada minggu depan, dan juga akan habis hadis yang kedua serta dengan hadis yang ketiga insya-Allah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak wuti sebagai satu qasirah peringatan kepada ibu dan juga bapa semua, kita ingatlah bahawa sekarang kita berada di masyarakat yang banyak dengan bagi kata agama-agama, sama ada agama Buddha, kita sebagai agama Islam, ada juga agama yang lain, agama Sikh, agama Pram dan juga agama Kristian. Kita ingatlah bahawa Islam ada qab-qid dia, ada hudud, yang mana Allah Ta'ala terletak buat pagar kepada kita untuk kita hidup di dalam dunia ini. Yang mana kita ingatlah perkataan Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah gok bagi orang yang beriman kepada Allah SWT, dan juga dia adalah jannah, syurga kepada orang kafir. Maka kita tidak bolehlah nak buat perkara mana-mana yang turut nafsu kita. Nak turut agama yang lain tak boleh. Lebih-lebih lagi semasa kita yang lepas itu 25 dulu, beberapa hari lepas tu adalah hari Christmas bagi orang Nasara. Dan juga selepas daripada ini, beberapa hari lagi akan masuk tahun baru, Pimai. Tahun baru bagi orang Buddha, bukan orang Islam seperti kita. Maka yang saya nak beri peringatan kepada sedang pendengar, ibu bapa dan juga pemuda-pemudi yang sedang dengar sekarang ni, kita jaga baik-baik, jaga tubuh kita, jaga agama kita. Adakah masa hari raya, masa Lailatul Qadar, hari Lailatul Qadar kita sembahyang tu syari Lailatul Qadar, adakah orang kafir mari solat seperti kita? Tak. Mereka jaga kekafiran mereka. Mereka kafir agama mereka jaga, tetapi kita tidak jaga agama kita. Tidak ada amalan, tidak ada kecekam, tidak ada pakaian, tidak ada perkataan. Melainkan kita, pemuda kita, warun kita ni turut ambil, turut belaka. Sampai mereka turun kepada lubang jiwa pun kita turun. Seperti Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kamu hatta law salaku juhdabbin la salaktumuhu. Kalau mereka turut, orang Yahudi, orang Nasara turut masuk lubang dap pun, kita mau turut lubang dap juga. Waliyadzubillah min zalik. Maka dekat-dekat dengan Pimai ini adalah Pimai orang kafir, bukan orang Islam seperti kita, bukan hak orang Islam. Maka kecekam yang saya biasa kenal, biasa dengar, biasa tahu, ada golongan wacin kita yang mereka akan sewa kereta mengeta room tu untuk pergi kepada hak yang ada satu tempat untuk nak khadar room kecekam, cut peluk, cut gapo. Bila 1, 2, 3 ataupun 2, 1 boom untuk nak khadar masuk tahun baru sama dengan orang kafir. Waliyadzubillah min zalik. Yang saya kecek bukan orang yang ngaji saman, ngaji kalah tu kalah ni, tetapi kebanyakan pelajar kalah agama kita. Subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kita jaga anak-anak kita, anak-anak murid kita, jaga baik-baik. Kerana Nabi SAW sabda dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang turut satu-satu kaum, maka dia akan masuk jadi satu kaum itu. Turut orang kafir, akan jadi orang kafir seperti mereka. Waliyadzubillah min zalik. Dan juga Allah Ta'ala firman Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu. Dan juga bagi aku, agama aku. Kita ada agama, kita jaga. Yang itu nafsu kita, kita nanti nak masuk syurga yang sebenar, iaitu syurga Allah Ta'ala di akhirat nanti. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.